Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi. Oke, untuk hari ini kita masuk bab 3, oke, dalam matematik tingkatan 2, iaitu rumus algebra. Oke, dalam bab ini dia tidak banyak, sikit saja kita boleh habiskan dalam masa 2 kali pembelajaran, kita boleh habis sudah. Oke. So, kamu tumpukan perhatian hari ini untuk pembelajaran hari inilah. Okay. Untuk hari ini kita ada 2 standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran yang pertama, kita membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Okay, kita mau buat rumus. Okay, berdasarkan satu situasi. Okay, ungkapan algebra. Kamu tahu ungkapan algebra dia adalah gabungan dua atau lebih sebutan algebra. Oke, contohnya adalah 2x tambah 3y. Oke, ini kita panggil ungkapan algebra. Oke, manakala rumus algebra pula adalah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Kalau persamaan maksudnya dia ada contoh y sama dengan 3x tolak 1. Ini contoh rumus algebra. Okey. Yang cikgu tulis tadi adalah contoh rumus algebra. Dia mesti ada tanda persamaan. Okey. Okey, so itu rumus algebra lah. Kita tengok contoh. Okey, macam mana kita membuat dia punya rumus berdasarkan situasi. Okey, Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong, manakala kek keju harga dia 2 kali ganda harga kek coklat. Okey, dia bagi diskaun 10% untuk semua harga kek. Dia suruh terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek. Dia beli jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Okey, penyelesaian dia. Okey, tulis dulu harga dia. Kek keju, dia tulis sini kek keju 2 kali ganda kek coklat. Coklat RM3. Jadi kalau 2 kali ganda, 2 darab RM3, RM6 lah. Harga kek coklat RM3. So, harga jualan bilangan kek coklat darab dengan harga, bilangan kek keju darab dengan harga. Kemudian kita darab dengan diskaun. Itu adalah formula untuk harga jualan. So, bilangan kek coklat di sini dia sudah bagi M, okay, M potong kek coklat. So, M darab RM3. Kek keju pula N. So, N darab RM6. Kemudian darab dengan ini adalah diskaun yang dia bagi 10%. Jadi kita tolak dengan 100 lah. Dapat 90%. Oke, M darab RM3 adalah RM3M. N darab RM6 adalah RM6N. Oke, yang ini kita tulis dia punya 3M sahaja. Unit tidak perlu. 3M tambah 6N darab 0.9. Okey, selepas itu kamu boleh, yang ini dia mesti bagi tahulah Z tu apa, M apa, N apa. Okey, dalam rumus kamu kena mention, kena bagi tahu. Buat macam notifikasi di sinilah Z tu apa, M apa, N apa. Okey, yang ini 0.9 darab. Kalau dalam bentuk formula, kita buat dalam kurungan lah darab. Okay, so kita tidak menulis tanda darab sudah. So, 0.9 darab 3 jadi 2.7 M. 0.9 darab 6N dia jadi 5.4 N. So, inilah dia punya formula. Formula untuk harga jualan. Dia menerbitkan rumus ni dia sama macam kamu buat ayat matematik. Okey. Kalau yang kamu faham dulu sekolah rendah ayat matematik kan. Jadi begitulah juga kita buat dia punya ayat matematik. Okey, boleh
Yang ini kamu kena faham soalan, baca soalan apa yang dia mau, baru boleh kamu buat dia punya ayat matematik. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua untuk hari ini, iaitu kita menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Perkara rumus ni maksud dia subjek. Subjek tu yang apa yang di paling hadapan. Contoh yang macam soalan ini, Q sama dengan M tambah P. Sekarang ni Q adalah dia punya perkara rumus. Okay. Maksudnya Q sama dengan apa? Q adalah perkara rumus. Okay. Yang di depan adalah perkara rumus. Macam X sama dengan 5 tambah Y. So, X adalah perkara rumus. Jadi sekarang ni macam mana kita mau menukar? Menukar perkara rumus. Contohnya, untuk soalan ni, dia mau M sebagai perkara rumus. Sekarang M berada sebelah sini kan? Q ni adalah perkara rumus. Tapi kita mau M. Maksudnya kita mau M yang di hadapan. Jadi untuk soalan yang A, kamu tukar dulu tempat dia sebab M ni sekarang berada di sebelah kanan. So kita ubah tempat dia pergi sebelah kiri. Di hadapanlah M tambah P sama dengan Q. Kemudian kita mau M sahaja kan? Jadi kita mesti buang ini, tambah P. Kalau mau buang tambah P, maksudnya kamu akan tolak P. Okey, kamu tolak P. Kita tolak P kedua-dua bahagian. Ataupun yang paling senang kamu mau ingat, kalau tambah, kita bawa ke sebelah, dia jadi tolak. Jadi tambah P bawa ke sebelah, dia jadi tolak P. So sebelah ni tiada sudah tambah P. Dia tinggal M. Sebab tambah P kita sudah bawa ke sebelah. Dia jadi tolak. Okey? Yang ini kan. Tambah P, yang ini tambah. Kita bawa dia pergi sebelah. Dia jadi tolak. Dia memang berlawanan lah. Kalau tolak, kita pergi sebelah, dia jadi tambah. Okey, contoh yang B. 2S tolak M. Okey, sekarang M dia sebelah sini kan? Kita mau M sebagai perkara rumus. Dan dia perkara rumus mesti positif. Okey, oleh sebab sini M ni, dia punya tanda adalah negatif. Tolak M ataupun negatif M. Jadi kita bawa ini pergi. Kita bawa ni semua ditolak M ni. Kita bawa pergi sebelah. Okey, kita bawa pergi sebelah. So, dia jadi tolak M, kita bawa ke sebelah. Dia jadi B tambah dengan M. So, tolak M, kita bawa ke sebelah. So, B tambah M, dia jadi sama dengan 2S. Kita bawa je begitu. Okay, and then kita mau M saja sini kan. So, B kita kena hilangkan. Kita bawa pindah dia pergi sebelah. B ni dia punya tanda positif. Jadi, bawa pergi sebelah. Dia jadi negatif. M sama dengan 2S tolak B. Okey, contoh yang ketiga. Ini 5 per dengan 2M. Okey, kamu mesti ingat kalau per pecahan, maksud dia 5 bahagi. Okay, jadi kalau bahagi, lawan dia adalah darab. Jadi yang 2M ni, 5 bahagi 2M kan? So, 2M kita bawa ke sebelah, dia jadi darab. Dia jadi darab A darab 2M. So, dia jadi 2AM sama dengan 5. Kemudian kita mau M sahaja. So, 2A kita bawa ke sebelah. So, dia jadi 5 per 2A. Kenapa per? Sebab 2A ni darab kan. 2A darab M. Jadi 2AM. So 2A darab bawa ke sebelah dia jadi bahagi. So dia jadi 5 per dengan 2A. Okey, contoh yang keempat. Okay, M dia sini dan M dia positif. Tapi dia berada di sebelah kanan. Jadi kita tukar tempat. Letak dia di sebelah kiri. Okey, kemudian ini kalau ada penyebut,
kamu kena pindahkan penyebut dia dahulu. M tolak N per negatif 3. Negatif 3 per ni bahagi. Jadi bawa ke sebelah dia jadi darab. So dia jadi M tolak N sama dengan negatif 3T. Macam mana dapat negatif 3T? T darab negatif 3. Okey, lepas tu kita mau M sahaja sini. So tolak N kita kena pindahkan sebelah. Tolak N dia jadi tambah N. So inilah dia punya formula yang baru. M sebagai perkara rumus. Itu cara kamu menukar perkara rumus dia. Okey, tinggal soalan lah dia mau apa yang sebagai perkara rumus. Okey, seterusnya cikgu mau tunjuk. Cikgu mau tunjuk sikit. Okey. Contoh dia kan, kalau sekiranya dia dalam bentuk punca kuasa. Contohnya, punca kuasa M sama dengan N. Kenapa ni dia hilang ni? Okey, sekejap. Okey, contoh kan? Okey, contoh cikgu tulis punca kuasa M sama dengan N. Okey, kita mau M sebagai perkara rumus. Kalau perkara rumus maksudnya dia mesti alone, dia satu je, M saja begitu. Tidak mau ada kuasa, tidak mau ada punca kuasa, tidak mau ada M tambah 3, tidak mau ada M tambah Y. Dia mesti single saja di sebelah kiri. So macam mana kita mau hilangkan ni punca kuasa? Apa songsangan bagi punca kuasa? Kuasa 2. Jadi maksud dia kamu akan kuasa 2 kan ni punca kuasa. Baru tu punca kuasa hilang. Okey, maksud dia ni kan yang ini kita cari dia punya kuasa punca kuasa 2 kan. So kita buat dia punya kuasa 2 dan sebelah pun mesti kuasa 2. Dia mesti samalah kuasa 2 kuasa 2. Kalau kita kasih punca kuasa juga 2-2. Okey, apabila kita kasih kuasa 2 ni punca kuasa dia akan hilang. So tinggal M. M sama dengan ini N kuasa 2 lah. N kuasa 2. Baru dia jadi perkara rumus. Okey, baru dia siap lah. M sama dengan N kuasa 2. Okey, baru dia siap. Dan kalau dia kuasa 2 pula, sama juga. Lawan bagi kuasa 2 adalah punca kuasa. Okey, contoh M kuasa 2 sama dengan Y. Okey, sama dengan Y. Jadi macam mana kamu mau hilangkan tu kuasa 2? Macam mana mau hilangkan kuasa 2? Kita kasih punca kuasa. Kita kasih punca kuasa. Lawan dia. Okey, macam mana kamu buat darab? Kita bahagi. Macam mana kamu kasih hilang bahagi? Kita darab. So, kalau sebelah punca kuasa, sebelah pun kita kasih punca kuasa. So, bila kita kasih punca kuasa tu, dia punya kuasa 2 pun hilang. So, tinggal M. M sama dengan punca kuasa 2 Y. Baru dia siap. Okey, so itu ekstra lah cikgu bagi contoh. Kamu boleh tengok juga buku teks. Okey, dia ada bagi contoh juga. Dan okey, itu saja untuk hari ini. Dan kalau ada soalan boleh tanya cikgu bila-bila masa. Dan cikgu minta maaf sebab ada kekurangan sikit lah untuk slide hari ini. Tidak tahu kenapa cikgu punya pen hari ini not function very well. Okey, so apa-apa just ask me dalam grup saja. Okay, so selamat belajar dan Assalamualaikum.